Trump mengejutkan Iran selepas sebuah pangkalan yang digunakan oleh tentera Amerika di Kuwait menjadi tumpuan krisis. Dan tindak balas Washington menyasarkan struktur yang digunakan oleh Tehran untuk menjejak drone, mengancam pesawat dan menguji sejauh mana mereka boleh memprovokasi Amerika Syarikat tanpa membayar harga. Pada hari Isnin, 1 Jun 2026, krisis semakin memuncak kerana rejim Iran cuba menggambarkan serangan ke atas pangkalan di Al-Salim sebagai kemenangan, tetapi akhirnya menunjukkan perkara yang berbeza. Apabila mereka menyerang sasaran Amerika, mereka mendedahkan radar mereka sendiri, pusat kawalan komunikasi dan platform drone kepada tindak balas secara langsung. Iran cuba menjadikan siren itu sebagai propaganda. Trump pula menjadikan pangkalan yang diserang itu sebagai alasan untuk memotong kekuatan tentera yang mengancam rakyat Amerika di Teluk. Apa yang cuba disembunyikan oleh Iran? Kenapa pangkalan itu menjadi bukti terhadap diktator itu sendiri? Bagaimana Trump bertindak balas? Saya akan ceritakan semuanya kepada Anda sebentar lagi. Jika Anda suka kandungan yang terus terang dan tidak berbelit-belit seperti ini, sila langgan dan aktifkan loceng untuk menerima video. Tindakan Amerika berlaku selepas Komando Pusat Amerika Syarikat memaklumkan serangan mempertahankan diri terhadap radar Iran serta pusat arahan dan kawalan drone di Goroki dan di Pulau Kashim. Versi Amerika mengatakan bahawa tindak balas itu datang selepas tindakan agresif oleh Iran, termasuk menembak jatuh drone MQ-1 yang beroperasi di atas perairan antarabangsa di Teluk Parsi. Pada hakikatnya, Washington tidak menganggap episod itu sebagai insiden yang besar, insidente isolado. Mereka menganggapnya sebagai sebahagian daripada tekanan ketenteraan Iran, manakala Iran cuba memutarbelitkan cerita itu. Pengawal revolusi menyatakan bahawa mereka menyerang pangkalan yang didakwa menjadi punca serangan Amerika terhadap sebuah menara telekomunikasi di wilayah Hormozgan. Amerika memberitahu bahawa pesawat pejuangnya telah menyerang titik asal operasi itu dan memberi amaran bahawa jika pencerobohan itu berulang, tindak balasnya akan berbeza. Jenis bahasa seperti ini sudah lama terdapat dalam manual rejim itu. Mereka memprovokasi, menjatuhkan peralatan Amerika, menggunakan pangkalan radar untuk memantau pesawat, kemudian menjerit bahawa mereka hanya bertindak balas. Cuma kali ini, reaksi Iran sendiri telah membongkar segalanya. Pangkalan Ali Al-Saleh muncul sebagai pusat utama kerana ia menempatkan operasi penting Amerika Syarikat dan sekutunya di rantau ini. Apabila peluru berpandu dan drone Iran dilancarkan ke atas kemudahan seperti ini, walaupun sebahagiannya dipintas, mesejnya tetap jelas. Teheran mahu menyerang kehadiran Amerika di luar wilayah Iran dan menunjukkan bahawa mereka mampu menyebarkan risiko keluar sempadan mereka. Namun, perkiraan ini ada harganya. Trump tidak perlu meyakinkan sesiapa bahawa ancaman itu wujud. Iran telah melakukannya sendiri apabila mereka membawa krisis itu ke sebuah pangkalan yang mempunyai kehadiran Amerika. Disitulah naratif berubah. Trump berkata bahawa Iran tidak akan menggunakan teknologi peperangan untuk mengancam rakyat Amerika dan kemudian bersembunyi di sebalik kenyataan yang berapi-api. Rejim Iran cuba menjual naratif penentangan, tetapi bertindak dengan ketakutan akan kehilangan kawalan. Kesan itu menjejaskan imej pengawal revolusi yang mempersembahkan diri sebagai kuasa yang tidak dapat dikalahkan, tetapi bergantung kepada peralatan yang terdedah di pulau-pulau, pangkalan pantai dan pusat kawalan. Tindakan balas terhadap Kuwait dilakukan untuk menunjukkan kekuatan, tetapi ia juga mendedahkan kelemahan kerana memperlihatkan struktur mana yang sedang digunakan dalam pertempuran itu. Donald Trump memberi tekanan di dua medan. Yang pertama ialah ketenteraan untuk menunjukkan dengan jelas bahawa drone yang ditembak jatuh dan ancaman terhadap pangkalan Amerika tidak akan dibiarkan tanpa tindak balas. Yang kedua ialah politik. Kerana setiap reaksi Iran membantu Washington menunjukkan kepada sekutu-sekutunya bahawa Tehran bukanlah mangsa yang tidak berdaya, tetapi sebuah rejim yang sanggup menggunakan peluru berpandu, drone dan milisia apabila mereka merasa terdesak. Iran mahu menjadikan sebarang serangan Amerika sebagai bukti pencerobohan. Donald Trump pula menjadikan reaksi Iran sebagai bukti ancaman. Kuwait juga terlibat dalam kisah ini sebagai amaran kepada negara-negara Teluk. Serangan itu menunjukkan bahawa Iran bukan sahaja menyasarkan Israel, malah bukan sekadar beretorik terhadap Washington. Apabila krisis memuncak, rejim itu mengalihkan risiko kepada jiran-jiran, pangkalan, laluan dan kerajaan yang menempatkan kehadiran Barat. Ini menakutkan sekutu-sekutu, tetapi juga menguatkan hujah Trump. Jika rantau ini mahukan keselamatan, ia tidak boleh membiarkan Teheran beroperasi tanpa sebarang kos.
Kehadiran Amerika dalam senario ini bukanlah tindakan sesuka hati, tetapi muncul sebagai penghalang terhadap peningkatan ketegangan yang didorong oleh Iran sendiri. Apabila Iran menembak jatuh peralatan Amerika dan mendakwa ia berada di wilayah mereka, manakala Washington menegaskan operasi itu berlaku di perairan antarabangsa, pertikaian itu menjadi lebih daripada sekadar perincian teknikal, ia menjadi ujian kuasa. Jika Trump berundur, Teheran akan menganggap mereka boleh terus menolak hal tersebut. Bagaimana tindak balasnya? Mesejnya telah berubah. Setiap provokasi boleh menyebabkan sebahagian daripada struktur ketenteraan Iran musnah. Serangan terhadap pangkalan di Kuwait juga menunjukkan risiko strategi penyusupan Iran. Rezim itu cuba menggunakan peluru berpandu dan drone untuk mewujudkan rasa terkepung, membunyikan siren, mencetuskan imej yang kuat dan menimbulkan tajuk utama menentang Trump. Tetapi taktik ini ada hadnya apabila berdepan dengan pertahanan udara, risikan dan keupayaan tindak balas Amerika. Walaupun apabila serpihan menyebabkan kecederaan dan kerosakan, insiden itu tidak menghapuskan fakta utama. Iran telah menyerang sebuah fasiliti yang berkaitan dengan Amerika Syarikat dan memberi Washington asas politik untuk bertindak balas dengan lebih tegas. Trump juga mendapat kelebihan dalam negara dengan tafsiran ini. Media anti-Trump kuba menggambarkan krisis ini sebagai tindakan spontan, tetapi mereka mengabaikan hakikat bahawa Presiden bertindak dengan pengiraan mudah. Rundingan hanya berkesan apabila pihak satu lagi faham bahawa setiap provokasi ada harganya. Iran mahukan menenangkan keadaan apabila mereka perlu membeli masa dan mahukan serangan apabila mereka perlu menunjukkan kekuatan kepada penyokong mereka. Trump memberi tekanan di kedua-dua pihak, mengekalkan pintu diplomatik terbuka, tetapi menunjukkan bahawa diplomasi tidak akan digunakan sebagai alasan untuk drone ditembak jatuh, radar diaktifkan dan ancaman terhadap pangkalan Amerika. Penawar revolusi tahu bahawa perang maklumat adalah sebahagian daripada perang sebenar. Sebab itu mereka cepat mengumumkan bahawa mereka telah memusnahkan sasaran, membalas pencerobohan dan bersedia untuk memberi tindak balas yang berbeza. Namun, kata-kata tegas itu juga menunjukkan kebimbangan. Rejim yang yakin tidak perlu menjadikan setiap letupan sebagai pertunjukan propaganda. Rejim yang yakin menunjukkan ia akan dibuka semula. Iran menunjukkan kegelisahan, cuba membesar-besarkan reaksinya sendiri dan turut meletakkan Kuwait di tengah-tengah peningkatan ketegangan yang boleh mendekatkan lagi sekutu-sekutu Washington. Perkara yang paling sensitif bagi Teheran ialah tindak balas Amerika tidak hanya bergantung kepada Rumah Putih. Komando Pusat merekodkan ancaman, mengenal pasti titik asal, mengklasifikasikan tindakan sebagai tindakan mempertahankan diri, dan beroperasi dengan struktur yang sudah ditempatkan di rantau itu. Donald Trump menggunakan mesin kuasa ini untuk melakukan apa yang lawannya tidak dapat terima. Bertindak balas tanpa meminta kebenaran daripada naratif yang memihak kepada Iran. Rejim itu boleh menjerit bahawa mereka adalah mangsa, tetapi urutan peristiwa menunjukkan corak provokasi, tindak balas dan percubaan baru untuk menakut-nakutkan. Pangkalan yang diserang itu juga berfungsi sebagai peringatan bahawa tentera Amerika dan kontraktor di rantau itu berada di barisan hadapan dalam pertikaian yang cuba dijadikan pentas oleh pihak kiri untuk menentang Donald Trump. Apabila rakyat Amerika cedera akibat serpihan atau apabila drone rosak, soalan yang sepatutnya bukanlah bagaimana untuk menyalahkan Donald Trump. Soalan yang sepatutnya ialah, kenapa Iran? Iran sedang melancarkan peluru berpandu ke atas kemudahan yang mempunyai kehadiran Amerika. Pembalikan ini adalah helah naratif yang perlu dibetulkan. Trump mengejutkan Iran kerana beliau tidak menerima logik bahawa Tehran boleh memilih masa untuk menyerang dan kemudian menuntut Washington hanya menerima serangan itu. Tindak balas yang keras bukan terletak pada bunyi bising, tetapi pada sasaran yang dipilih. Radar, pusat komando, pertahanan udara dan drone membentuk tulang belakang provokasi Iran. Menyerang tulang belakang ini bermakna memberitahu rejim bahawa ancaman seterusnya mungkin akan membawa kos yang lebih tinggi daripada apa yang mampu disembunyikan oleh propaganda. Saya Milson Alves Global dan tujuan saya adalah untuk memastikan anda sentiasa mendapat maklumat yang benar setiap hari. Pautan berita ada di dalam deskripsi video. Sila tekan butang suka pada video ini, langgan saluran ini dan di akhir nanti lihatlah ruangan komen supaya anda lebih terlibat dengan komuniti Milson Alves.